Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Terima kasih kerana bersama kami di saluran berita RTM TV1 dan juga penerimaan secara dalam talian di RTM Klik. Alhamdulillah, tahniah juga kepada seluruh umat Islam yang kita hampir-hampir saja untuk menamatkan dan juga menghabiskan tempoh selama sebulan kita berpuasa, insya-Allah. Dalam tempoh seminggu lagi akan menyambut Hari Aidilfitri, dan pada waktu itu juga, ketika itu juga kita juga memberikan satu gambaran perayaan serentak iaitu bersempena dengan Hari Pekerja bagi tahun 2022. Dan perkabaran untuk bersempena dengan Hari Pekerja 2022 disambut dengan perkabaran gembira, antaranya pengumuman untuk penetapan gaji minimum RM1,500 dan juga pengeluaran KWSP sehingga had maksimum RM10,000. Jadi ini mungkin boleh memberikan sedikit kelegaan kepada golongan pekerja dalam waktu-waktu yang terdesak ini. Untuk kita bersama dengan melanjut makna di sebalik sambutan Hari Pekerja, topik yang kita bicarakan dalam bicara naratif pada malam ini, saya amat bersahati untuk sekali lagi bersama dengan Tuan Kamarul Bahrin Mansur, Setiausaha Agung Kongres Kesatuan Pekerja Malaysia NTUC. Apa khabar Tuan Kamarul? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami. Selamat berpuasa, insya-Allah. Kita nak menghabiskan puasa dalam tempoh seminggu ini. Juga yang berbagi Datuk Muhammad Syafiq BP Mama yang juga merupakan Presiden Majlis Rangkaian Kesatuan Sekejap Antarabangsa Uni Malaysia Labour Centre Uni MLC. Apa khabar Datuk? Khabar, Alhamdulillah. Terima kasih Datuk bersama dengan kami. Kalau sebelum ini kita secara dalam talian, hari ini kita bersua juga. Ya Datuk, untuk kita bercerita sedikit ya, mukadimah dan juga permulaan bersempena dengan sambutan Hari Pekerja untuk tahun 2022 ini, apa sebenarnya aspirasi ataupun apa yang boleh kita gambarkan di sebalik terjemahan bagi Hari Pekerja 2022, Datuk? Terima kasih kerana jemput saya pada hari ini. Pertama, kalau kita lihat aspirasi kita seperti yang pertama, kita nak lihat semua pekerja-pekerja di Malaysia ini hidup dalam kesejahteraan. Mana kata ekonomi yang baik, pekerjaan yang bagus, dan tak ada yang hilang kerja. Itu adalah inspirasi kita. Pertama. Yang kedua, kita juga mahu lihat bahawasanya semua pekerja-pekerja diberi layanan yang sama rata supaya tidak ada diskriminasi antara satu sama lain, tidak ada penindasan dan juga tidak ada tekanan mental dan sebagainya. Jadi ini adalah satu daripada perkara moving forward. Kita lihat sekarang ni kita kena ambil iktibar. Kerana 2 tahun dulu kita dah penuh dengan pelbagai masalah, khususnya mengenai pandemik COVID-19, dan kita keluar daripada pandemik sekarang ini, kita kena pulihkan balik keadaan ini. Betul. Jadi confidence level itu sangat penting pada saya pada hari ini. Jadi moving forward, macam saya katakan tadi, yang penting sekarang ini kejujuran. Dan keikhlasan dua belah pihak, bukan sebelah pihak saja. Pihak majikan atau pengurusan dan juga pihak pekerja atau daripada pihak kesatuan sekerja. Ini sangat pentinglah. Kalau kejujuran itu tidak ada, ketulusan tidak ada, keikhlasan tidak ada, payah kita nak bentuk. Betul. All the damages yang dah berlaku dalam 2 tahun dulu, kita nak bangunkan balik agak payah sikit. Jadi inilah menjadi matlamat kita pada hari ini. Bukan sahaja di pihak pekerja yang terjejas, tapi juga majikan juga turut banyak yang menerima impak daripada pandemik COVID-19. Namun sebegitu, apabila kita membawa aspirasi MTUC juga, Tuan Kamarul, dalam tempoh 2 tahun ini ataupun beberapa tahun kebelakangan ini, apakah kita melihat perubahan positif melalui suara-suara yang disampaikan bukan hanya oleh MTUC tetapi juga mungkin persatuan-persatuan juga pertubuhan-pertubuhan pekerja yang lain, Tuan? Terima kasih saudara moderator. Datuk Syafiq, mentor saya sebenarnya dalam kesatuan sekerja. Betul. Semenjak Hari Pekerja ini diperkenalkan di Malaysia, saya ingat pada 1972, kerajaan mengiktiraf Hari Pekerja ini sebagai hari cuti umum kepada rakyat Malaysia. Jadi dengan keadaan yang sekarang ini, akan datang kita akan sambut lagi Hari Pekerja. Sebelum ini kita kenali sebagai Labour Day, Hari Buruh. Jadi dia lebih kepada pekerja-pekerja yang bekerja sebenarnya. Jadi MTUC mengharapkan pada Hari Pekerja yang akan datang, kita mengharapkan satu bentuk pekerjaan yang dilakukan oleh rakyat Malaysia ini adalah pekerjaan yang baik. Seperti pekerja dilayan dengan bermaruah,
selamat, pendapatan yang adil, sama. Ya. Jadi kita mengharapkan hari pekerja yang akan datang dan akan seterusnya kita berharap kerajaan melihat pekerja-pekerja Malaysia ini adalah satu pemata yang akan mencorakkan ekonomi negara dan masa depan negara. Kita berharapkan kerajaan mengambil langkah-langkah yang sewajarnya untuk membantu pekerja. Dengan keadaan pekerja yang sebelum ini dengan keadaan yang amat membimbangkan dan amat terdesak dengan keadaan ekonomi sekarang ini dan pembuangan kerja sebelum ini berlaku, ketiadaan kerja-kerja yang sesuai. Jadi pekerja-pekerja mengharapkan inisiatif daripada kerajaan untuk membantu pekerja dan juga memperlihatkan kesungguhan kerajaan untuk membantu pekerja-pekerja. Sekarang ni pekerja memang saya rasa kalau gaji yang mereka dapat ini hanya sekadar untuk meneruskan kelangsungan hidup. Untuk bak kata untuk mewah, saya rasa jauh sekali. Okey. Jadi kita berharapkan kerajaan pandang dengan sempena hari pekerja yang akan datang ini, kerajaan memandang itu satu keutamaan bagi kerajaan untuk membantu pekerja. Pekerja adalah rakyat sebenarnya. Jadi kerajaan perlu bersungguhlah. Perlu sungguh untuk menyediakan peluang-peluang pekerjaan, untuk menaikkan gaji dan seterusnya melihat pekerja ini sehingga bukan lagi dalam keadaan yang miskin. Okey. Ya, kita sedia maklum, bukan saja melihat kepada isu gaji minimum tetapi melihatkan kepada jumlah pendapatan dan juga kos sara hidup yang semakin meningkat ditambah dengan kadar inflasi memungkinkan untuk mungkin kita melihat gaji 3,000 pun berada dalam kategori miskin bandar. Cuma yang berbagi, Datuk, apabila kita bercakap tentang melayan pekerja ini dalam keadaan yang adil dan juga saksama, sudah pastinya ia bukan saja memerlukan kerjasama daripada majikan tetapi aspirasi daripada pembuat dasar, penguatkuasaan undang-undang dan juga pihak yang menjaga kepentingan pekerja, khususnya pihak Kementerian Sumber Manusia dan juga Jabatan Tenaga serta Sumber Manusia. Jadi dalam perihal ini, apakah ada beberapa perkara yang perlu dilakukan penambahbaikan supaya kesemua pihak ini berjaya dan juga mampu menjalankan tugas dan fungsinya demi kebajikan pekerja, Datuk? Saya fikir sistem yang ada pada hari ini, kalau saya kata luput nanti orang marah. Ya. Kita kena revamp balik semula. Dasar yang ada pada hari ini dalam pemburuhan ini jarang kita kaji balik semula. Kita harus kaji balik semula daripada beberapa sudut. Ya, sudut pertama, perhubungan perusahaan yang harmoni antara kedua belah pihak. Ramai orang yang bercakap pada hari ini perhubungan perusahaan yang baik, perhubungan perusahaan baik, tetapi tidak dimaterialiskan. Okey. Tidak diterjemahkan dengan cara yang betul. Itu sebab dalam unit MLC ini kita selalu bicarakan perkara smart partnership. Ya. Bila kita ada wujudkan smart partnership, mana kata kedua belah pihak itu ada mempunyai kepahaman yang baik. Apa-apa perkara yang nak dibincang on the table. Majikan dan pekerja. Ya, majikan dan pekerja. Tidak ada benda yang kita sorok di bawah. Contohnya lah, kita ambil pada hari ini, kalau Kementerian Sumber Manusia, dia ada tugas dia. Saya tidak mahu sentuh mengenai kementerian. Ya. Tetapi daripada segi majikan yang ada pada hari ini, kita lihat ada majikan yang baik. Ini tidak dapat dinafikan. Dan ada juga majikan, saya tidak kata tidak baik, cukup susah untuk kita deal dengan dia. Ya. Ini bukan saja majikan di Malaysia, even daripada luar negara yang operasi di Malaysia juga bersikap seperti itu. Okay. Jadi kita rasa bagaimana kita boleh pecahkan kebuntuan ini. Untuk nak pecahkan kebuntuan ini, mestilah kita memerlukan terapatai. Iaitu majikan mesti mau ada, kerajaan mesti ada dan union atau kesatuan mesti ada. Okay. Kita kena highlight balik, kita kena bincang balik semula. Semua masalah-masalah yang ada, kita bangkitkan semula balik, kita kaji balik satu per satu. Kenapa perkara ini lewat, kenapa perkara ini tidak dapat dijalan dengan baik. Seperti tadi yang kita bercakap tadi, contohnya EPF lah contoh lah. Pekerja-pekerja hari ini rasa EPF dia potong tiap-tiap bulan tetapi tidak disalurkan kepada EPF.
Jadi di mana letaknya kesilapan, di mana letaknya integriti syarikat itu sendiri. Jadi inilah satu daripada perkara yang saya kata kita kena kaji balik, rombak balik dasar yang ada pada hari ini. Mungkin dasar yang kita ada dah dekat 50-60 tahun, tidak ada waktu yang sesuai untuk kita kaji. Nah, sudah sampai waktunya. Okey. COVID 2 tahun ini telah mengajar kita pelbagai masalah. So why not sekarang ni kita duduk balik di atas meja tanpa ada apa-apa kompromi. Sebab pekerja yang ada pada hari ini tak dapat dinafikan, mereka adalah aset negara. Okey. Walaupun ada yang gaji tinggi, ada yang gaji rendah, aset negara. Tanpa mereka, siapa lagi kita? Ya. Itu sebab kita banyak bergantung kepada pekerja-pekerja daripada luar negara. Tapi kalau pekerja-pekerja dalam negara ni ada, kita bentuk mereka dengan baik, kita rebranding balik mereka lagi semula dengan pelbagai cara. Saya rasa ini satu daripada aset yang bagus pada kita. Okey. Kalau tidak, saya rasa selama ini kita duduk, kita bincang perkara ini tidak ada hasil. Yang penting ketiga belah pihak itu kena duduk, kena bincang secara ikhlas dan jujur supaya kita dapat buat satu penemuan yang terbaik. Bagaimana kita boleh bentuk kaum pekerja di Malaysia ini bekerja dengan bangga. Ya. Dia pun rasa happy, dia pun nak bekerja. Itulah satu daripada perkara yang kita penting. Bermaruah dan berintegriti. Yang bermaruah, betul. Tuan Kamarul, apakah Kesatuan Sekerja ataupun Workers Union di Malaysia ini ibarat terhambat tangannya dan terkunci mulutnya? Pandangan kita sebenarnya MTUC tidak terikat dengan apa-apa yang dasar yang dibuat oleh kerajaan untuk mengikat kaki dan tangan kita. Kesatuan Sekerja hari ini masih lagi memberikan idea, bercakap, memperjuangkan hak-hak pekerja tanpa kekangan sebenarnya. Okey. Jadi kita cuma yang ada masalah besar sekarang ini adalah apabila kesatuan bersuara dan memperjuangkan sesuatu, ada benda yang kerajaan dia tak melihat apa yang diperjuangkan. Okey. Apa yang kerajaan tengok adalah bila kita bersuara, dia kata ini adalah mungkin ini adalah satu penentangan, bukannya memberi satu idea. Jadi kita MTUC berharapkan kerajaan sebenarnya melihat Kesatuan Sekerja ini adalah satu perkara yang boleh memberikan idea, kerana kita kesatuan adalah mewakili pekerja-pekerja di seluruh Malaysia. Macam saya beritahu sebelum ini, kerajaan tidak memberikan peluang kepada kita untuk sehati sejiwa dengan kerajaan sebenarnya. Pasal ada masalah-masalah yang kita telah lontarkan kepada kerajaan, tapi kerajaan masih lagi melihat itu adalah bukan idea yang baik untuk kerajaan laksanakan. Majlis Buruh Kebangsaan yang pada sehingga hari ini tidak lagi bermesyuarat. Okey. Jadi bila itu berlaku, suara-suara daripada Kesatuan Sekerja seakan tidak diendahkan. Jadi kita merayu dan sebenarnya kita mendesaklah. Kalau merayu ni dah lama kita merayu sebenarnya. Jadi kita desak kerajaan menggunakan Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan ini sebagai satu medium sebenarnya untuk mencari persamaan, mencari penyelesaian antara tiga pihak yang berkepentingan, kerajaan, majikan dan pekerja. Okey. Jadi dalam Majlis Buruh Kebangsaan ini saja yang sebenarnya pelbagai masalah yang boleh kita ditimbulkan. Okey. Tapi bila Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan ini tidak berjalan dengan sepatutnya, seolah-olah macam ya kalau mengatakan bahawa diikat tangan, ditutup mulut, boleh dikatakan begitu. Kerana tiada tempat untuk kita memberikan pandangan kita. Alright. Okey. Cukup cantik mungkin pandangan itu, tapi apapun yang masih lagi kita takluk kepada pekerja adalah mereka menyuarakan hak mengikut kerangka undang-undang dan juga mengikut lunas undang-undang. Itu hak yang dijamin di bawah Perlembagaan Persekutuan. Untuk sama-sama kita laksanakan dan juga kita melihat perspektif ini dari sudut yang berbeza. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara Naratif.
Jabatan Penyiaran Malaysia RTM mempelawa syarikat berdaftar dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM untuk menghantar tawaran program TV swasta tempatan berdasarkan keperluan 5 saluran RTM bagi tahun 2023. Syarikat yang berminat boleh menghantar tawaran mengikut keperluan yang diiklankan oleh RTM seperti dalam penyataan keperluan atau need statement. Daftar dan hantar semua maklumat, proposal dan bahan berkaitan melalui laman sesawang tertera bermula 11 Mei hingga 14 Mei 2022. Untuk maklumat lanjut, sila layari laman sesawang rasmi seperti berikut. Seluruh negara di ASEAN ini mempunyai penduduk yang boleh bertutur bahasa Melayu. Jadi tidak ada sebab kenapa kita tidak boleh menjadikan bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa ASEAN. Kita akan menyelaraskan perkara ini. Saya akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara ASEAN, terutamanya yang telah pun menggunakan bahasa Melayu. Saya akan bincang mereka supaya bersetuju untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua ASEAN, dan selepas itu akan berbincang dengan pemimpin-pemimpin negara-negara lain yang mempunyai penduduk yang menggunakan bahasa Melayu. Proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online. Dan dengan cara demikian MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan, kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, masyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan. Kita tak perlukan jadi sakit kita ni sebagai halangan. Macam terlalu peribadi. Tapi bila saya rasa benda ni perlu untuk orang tahu apa penyakit ni, apa sebenarnya, apa keadaan anak saya sebenarnya. Sebuah rancangan di mana kita akan menyingkap tentang sifu-sifu dalam pelbagai bidang. Komik ni orang tak nampak kan, macam komik senang. Kena minat, lepas tu kena ada bakat lah. Ini untuk menjadi seorang arkitek yang berjaya dalam kreativiti yang melampau. Benda yang sebenar tu tak seindah yang disangka. Dia ada kaitan dengan soal satunya ialah hal berkenaan dengan kenaikan inflasi yang agak tinggi juga di Saudi. Yang keduanya dalam soal kita berurusan juga kita menggunakan wang asing, pertukaran antara wang kita sendiri. Dan yang ketiganya kerajaan Saudi juga telah mengenakan VAT kalau kita GST, Value Added Tax, yang daripada 5% naik kepada 15%. Yang seterusnya pula mengenakan tentang 5% iaitu cukai hotel. Kos itulah yang dibiayai oleh tabung haji. RM25,540 untuk tahun 2022. Setiap tahun naik. Aku kenaikkan setiap tahun. Setakat hari ini kita masih lagi untuk memberikan bantuan kepada jamaah haji. Melayu adalah bahasa ilmu, tetapi penggunaannya berkurangan kerana tidak ada terjemahan buku-buku untuk sebagai ulang kaji dan juga sebagai buku yang khusus untuk digunakan di sekolah, di universiti dan sebagainya. Jadi sebab itulah saya harap Institut Terjemahan selepas ini akan lebih proaktif dan kerajaan akan memperkasakan Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ataupun TBM. Ya, kita bersua kembali dalam bicara naratif bercerita tentang di sebalik sambutan Hari Pekerja. Makna dan juga ruang ini bukan untuk mencari perseteruan antara majikan dan pekerja, tetapi untuk mencari penyelesaian dan juga sebagai pemudah cara apakah isu-isu yang boleh diselesaikan, kerana pekerja ini merupakan stakeholder kepada majikan dan sudah pasti majikan memerlukan pekerja untuk saling melengkapi dalam suasana pekerjaan yang kondusif dan juga bermaruah. Untuk kita bercakap lebih lanjut, masih lagi bersama dengan Datuk Muhammad Syafiee dan juga Tuan Kamarul. Datuk, perihal berkenaan tentang isu-isu yang berbangkit, kalau boleh digambarkan
majikan, ia masih lagi berlarutan dan juga masih lagi berlangsung walaupun beberapa inisiatif dan juga walaupun dasar-dasar baru yang telah pun dirangka dan juga dibuat. Apa sebenarnya punca kepada permasalahan ini masih lagi berbangkit dalam kalangan pekerja dan juga hubungan dengan majikan, Datuk? Kalau saya nak huraikan mengenai isu-isu ini agak terlalu panjang lah. Ya. Kalau nak katakan birokratik, satu daripadanya boleh jadi birokratik. Contohnya kalau ada majikan berkomunikasi dengan Kementerian Sumber Manusia, katalah syarikat tu nak tutup contohnya, dia mesti ikut daripada aturan dan peraturan yang ada. Jadi dia ada code of conduct. Okey. Ya, kalau kita gunakan code of conduct, jadi majikan pun tahu satu, step by step kita pergi. Kalau boleh diizinkan saya bagi satu contoh, syarikat Robinson, kalau saya boleh bagi contoh lah, kalau tidak menjadi kesalahan. Mereka tutup just macam itu. Walhal ada union, dia ada kesatuan, dia ada perjanjian bersama, tidak dibayar pampasan sehingga hari ini. Dah 2 tahun lebih. Tidak ada pampasan. Jadi kes ini bila kita hangkat kepada Jabatan Perhubungan Perusahaan, itulah step dia akan berjalan. Step satu, dah 2 tahun dah sekarang. Jadi dia kata ini syarikat ini dah dianggap sebagai muflis. Ini syarikat bukan negara kita punya, ini syarikat daripada luar. Ya. Jadi inilah satu daripada contoh. Kalau kita tak ikut code of conduct, bermakna inilah perkara berlaku. Hasilnya siapa yang susah? Pekerja yang susah. Tidak ada pembayaran dan sebagainya. Jadi sekarang ni sudah sampai masa kita kena lihat balik kenapa pekerja-pekerja Malaysia jadi mangsa. Ya. Mangsa dalam negara sendiri. Mangsa dijadikan oleh majikan tu sendiri, bukannya orang luar. Ya. Jadi kalau jadi mangsa, maknanya bila perkara ini berlaku, Tuan Moderator, yang suffer siapa? Pekerja tu suffer, keluarga dia suffer, dia kehidupan dia susah. Kalau orang yang gaji 1,500 atau 2,000 duduk kat KL hilang kerja, dia bukan senang boleh dapat kerja dalam masa tempoh dalam 1-2 bulan, susah. Betul. Bagaimana dia nak jana pendapatan dia untuk nak naikkan balik keluarga dia? Jadi kita nampak ada semacam sistem yang kita ada ni melambatkan proses ini. Okey. Melambatkan. Bila step by step ni kita boleh guna pakai ada tempat lah. Tapi bila sekali orang itu kena hilang kerja, 400 orang, 500 orang, satu flying squad daripada kementerian mesti datang. Okay. Cek balik dengan syarikat. Kenapa dan mengapa awak tutup dan tidak memaklumkan kepada Kementerian Sumber Manusia? Itu wajib dia kena maklumkan. Ya. Jadi itu satu daripada contoh yang kita lihat. Jadi kita nampak mungkin ada perkara yang tersirat yang tidak dapat saya nyatakan, tetapi apa yang penting kita mesti wujudkan integriti. Kejujuran itu mesti ada kepada semua pihak. Ya. Kerana ada syarikat-syarikat sekarang ni, syarikat besar, tapi HR, Human Resource Division tu bukan dia pegang, orang lain pegang. Dia outsource kan kerja tu. Dia sub kan? Dia outsource kan. Bila dia outsource kan, pandangan-pandangan itu dia akan ambil sebagai satu daripada rujukan. Jadi dia bukan tahu masalah-masalah dalaman yang ada. Jadi proses-proses ini sangat lambat. Satu, kalau orang tu hilang kerja, contohlah kan, dia dah lapor di bawah Seksyen 20 Akta Perhubungan Perusahaan 1967 dalam masa 60 hari. Kes itu akan dibicarakan maybe sekali, 2 kali, 3 kali. Tak selesai, hantar kepada menteri atau kepada ketua pengarah Jabatan Perhubungan Perusahaan. Lepas tu kalau tak selesai, rujuk kepada mahkamah. Mahkamah pula akan ambil masa. Ya, dia akan ambil masa. Contohnya dalam 2 tahun yang sudah banyak kes-kes tergendala sampai hari ini. Jadi mungkin kita kena cari satu kaedah yang terbaik, pendekatan yang baik, pengisian yang baik. Bila ada sesuatu masalah yang timbul kepada pekerja, bagaimana kita nak selesaikan perkara ini? Ya. Kita tak boleh lagi ikut daripada sistem yang ada. Kebanyakan sistem yang ada daripada penjajah kita ikut. Jadi kita kena ambil, kita kata pada hari ini, kita kena ikut model Malaysia, cara Malaysia. Bagaimana kita boleh menyelesaikan perkara ini mengikut iklim perniagaan dan juga iklim ekonomi yang ada. Dan juga iklim politik mungkin boleh saya sebut. Jadi inilah saya nampak ada semacam perkara-perkara yang tersirat. Jadi mungkin sudah sampai masa menteri ataupun kerajaan kaji balik semula code of conduct yang ada, kenapa perkara ini lambat, kes-kes yang dibangkitkan kenapa lambat dibagi perhatian. Ada setengah-setengah majikan bagus. Bila kita pergi saja selesai on the spot, dia bagus. Dia gentleman. Dia okey, dia bayar pampasan. Ya, bagus. Bukan semua majikan. Ada majikan bagus. Atau mungkin nak mengelakkan dia dibawa ke mahkamah, Datuk?
dia mungkin fikir beginilah. Dia rasa itu ada jalan terbaik. Dia pun offer, dia kata 5 bulan gaji, 6 bulan gaji. Yang kena buang kerja pun dia rasa dia puas hati. Dia pun tak mau panjang-panjang cerita, selesailah. Jadi kalau macam itu saya rasa tak jadi masalah. Okey. Win-win situation. Kalau pergi mahkamah ni akan ambil masa yang panjang, bukannya dekat. Dia ambil masa yang panjang dan mungkin frustration tu akan timbul kepada pekerja. Itu yang banyak yang mental stress pada hari ini, kemurungan yang berlaku, yang banyak masalah family, social, inilah dia di antaranya. Okay. Jadi saya berfikir mungkin kita boleh cari satu win-win situation. Bagaimana kita boleh menyelesaikan isu-isu ini seperti ini, ada kita potong dia punya time yang ada ni. Okay. Kalau ada ambil masa sampai 3 bulan, bagaimana kita boleh selesai dalam 1 bulan barangkali. Kalau kekerapan mesyuarat, perlu kita adakan mesyuarat. Kenapa tidak? Begitu juga lambakan kes yang berlaku di Jabatan Tenaga Kerja yang tidak dibayar pampasan. Ratusan kes, bukan 1-2. Majikan kadang-kadang datang, dia buat defend dia sendiri. Seolah-olah disalahkan pekerja. Jadi ini salah menyalah ini saya rasa tidak begitu baik dan tidak dapat menguntungkan. Yang penting sekarang ni kejujuran tu pada saya ni. Okay. Kalau majikan tu dah ambil orang tu kerja, dia dah buang kerja, kalau salah dah bayar pampasan. Okey. Apabila alang-alang Datuk dah menyebut berkenaan tentang jumlah amount pampasan, ia juga merujuk kepada gaji. Kerana kita inginkan pekerjaan ataupun pekerja ditawarkan dengan gaji yang bermaruah dan juga ruang pekerjaan yang bermaruah. Kita masih agak kecewa sebenarnya kerana bidang-bidang profesional ada pandangan penganalisis menyatakan untuk jurutera pun masih dalam lingkungan 2,500 ke 3,000. Malah bidang-bidang seperti legal, guaman dan sebagainya masih berada pada tahap yang mungkin kita agak ketinggalan berbanding negara-negara maju yang lain. Jadi apakah Tuan Kamarul merasakan dari segi gaji yang bermaruah dan juga remuneration yang bermaruah itu kita masih agak ketinggalan kalau difikirkan kepada keuntungan yang dijana oleh syarikat dan juga dipadankan dengan pembayaran gaji kepada para pekerjanya? Sekarang ni banyak syarikat yang memang mencari keuntungan sebenarnya. Jadi kita tidak nafikan. Tapi keuntungan yang dicari itu jangan sampai memeras tenaga pekerja-pekerja. Sekarang ni kita dah dalam abad yang ke-21. Jadi kita tak nak ada dalam keadaan hamba, saya gunakan istilah hamba zaman moden. Okey. Jadi kita mahu melihat kejayaan ekonomi Malaysia ini berkembang dan sebagainya. Jadi mana-mana syarikat yang ada keuntungan yang besar, ada 2-3 syarikat dengan keadaan COVID dia dapat keuntungan yang besar. Tapi kita heran, walaupun keuntungan yang besar sekalipun, mereka masih lagi menggajikan pekerja-pekerja mereka, contoh kata engineer dengan 2,000 lebih, atas sikit saja daripada pekerja-pekerja buruh yang biasa. Atas sikit daripada pengawal keselamatan. Ya, dan kemungkinan besar pengawal keselamatan tu lebih dapat pendapatan yang lebih kerana campur OT dan sebagainya. Ada. Jadi mana-mana syarikat sekarang ni pun kita dapat tahu yang sektor peladangan memang mencatat keuntungan yang berlipat kali ganda. Tapi adakah mereka kembalikan itu semua kepada pekerja-pekerja? Itu satu persoalan. Jadi kerajaan perlu melihatlah perkara ini sebagai satu keutamaan dan kecenderungan majikan-majikan ini perlu dipantau sebenarnya. Kerajaan kena buat satu semakan mana-mana syarikat yang mempunyai margin keuntungan yang besar perlu kemungkinan perlu diaudit sehingga tahap itu untuk melihat keuntungan mereka dan melihat bahawa pembahagian keuntungan itu adalah sama rata ataupun tidak antara pekerja dan shareholder yang ada pada syarikat tersebut. Pasal maklumat yang kita dapat di MTUC sekarang ni, pekerja-pekerja yang baru lepasan daripada universiti, mereka dibayar sampai 1,500 pun ada. Itu satu bagi MTUC satu penghinaan
bagi pekerja-pekerja. Mereka telah bekerja, telah belajar setelah lama mengambil jurusan-jurusan yang macam engineering, memang susah dan sebagainya, meminjam dan sebagainya. Tapi akhirnya bila keluar dengan gaji yang tidak setimpal. Jadi kita berharapkan kerajaan memandang perkara ini secara serius dan tidak ambil mudah. Kerana kesan jangka panjangnya akan merosakkan negara kita sebenarnya. Jadi kita tidak mahu kalaulah pekerja-pekerja yang profesional ini telah jadi macam itu, apa kata pekerja-pekerja yang bawahan ini? Saya rasa lagi teruk dilayan. Jadi kita tak mahulah kerajaan ataupun pekerja syarikat-syarikat mengambil mudah dan merasakan bahawa pekerja itu adalah pekerja, jadi mereka boleh buat sesuka hati. Ya, betul. Amat sayang kerana kita tidak mahu kehilangan tenaga kerja profesional ini dalam negara disebabkan hanya isu gaji semata-mata. Jadi ini boleh difikirkan dan juga boleh dibincangkan secara bersama. Kita nak berehat seketika dan kita akan kembali selepas ini dalam Bicara dan Latih. Dia ada kaitan dengan soal satunya ialah hal berkenaan dengan kenaikan inflasi yang agak tinggi juga di Saudi. Yang keduanya dalam soal kita berurusan juga kita menggunakan wang asing, pertukaran antara wang kita sendiri. Dan yang ketiganya kerajaan Saudi juga telah mengenakan VAT kalau kita GST, Value Added Tax, yang daripada 5% naik kepada 15%. Yang seterusnya pula mengenakan tentang 5% iaitu cukai hotel. Kos itulah yang dibiayai oleh tabung haji. RM25,540 untuk tahun 2022. Setiap tahun naik. Aku kenaikan setiap tahun. Setakat hari ini kita masih lagi untuk memberikan bantuan kepada jamaah haji. Kerajaan menjedari bahawasanya rangkaian gentian optik ke kawasan-kawasan yang masih dianggap tertinggal. Kerajaan telah melaksanakan sebelum ini penyediaan infrastruktur jalur lebar menggunakan kaedah Point of Presence atau POP, hub gentian optik. Fasa 1, projek POP ini telah melibatkan 630 lokasi, terutamanya berhampiran sekolah-sekolah yang terpencil. Manakala fasa 2 yang akan dilaksanakan ini akan melibatkan 3,693 lokasi dengan peruntukan hampir 4 bilion. Sebanyak 432,300 premis akan menerima perkhidmatan jalur lebar berkelajuan tinggi apabila ianya siap kelak. tahun menjadi platform utama dalam kuasa viral TV dan radio. Kami di RTM pastinya boleh membantu melonjakkan prestasi perniagaan anda. Tunggu apa lagi? Jom iklankan produk anda di stesen berprestij kami hari ini. Hubungi maklumat tertera untuk maklumat lanjut. Terbaik RTM 2022. RTM, teman setia anda. Kesan kan pengurusan kerajaan ni bagus. Kalau tak naik itu banyak highway user boleh makan wang lah. Untuk dikurangkan rasanya lega sikit lah sebab belanjaan tu atas barang dah naik, so tol kurang okey lah tu kan, seimbang. Terima kasihlah pada kerajaan sebab tak naikkan kenaikan tol sebabnya dia banyak membantu khususnya
je kepada golongan yang pendapatan rendah lah. Senang juga untuk semua pengguna kan. Sebab bukan semua kaya kan. Proses nak upgrade mutu perkhidmatan ini tidak boleh menjadi sehala. Dia harus dua hala, yakni kita perlu mendapat feedback daripada pengguna. Dan feedback itu mesti datang dengan cepat supaya tindak balas untuk melakukan upgrading juga cepat. Lalu kita melancarkan jendela map. Melalui jendela map, rakyat dan masyarakat yang mempunyai aduan tentang pengalaman mereka berhubung dengan konektiviti dalam kawasan mereka boleh memasukkan data-data secara online. Dan dengan cara demikian MCMC ataupun Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia akan membuat pemantauan kerana kita perlu pula berhubung dengan syarikat-syarikat telco yang menyediakan perkhidmatan untuk turun ke lapangan memperbaiki mutu perkhidmatan di mana kita mendapat crowdsourcing information tadi. Jadi proses ini saya perlu rakyatkan, masyarakatkan supaya semua orang faham rancangan yang dijalankan. Ya, bersua kembali dalam Bicara Naratif. Kita masih lagi bercerita tentang hak dan juga bersempena dengan sambutan Hari Pekerja. Datuk Muhammad Syafiq, saya ingin menarik perhatian Datuk apabila kita sedia maklum walaupun dalam tempoh 2 tahun ini masih lagi ada syarikat-syarikat korporat yang mencatatkan keuntungan yang luar biasa. Malah top-top eksekutifnya berjaya untuk mendapatkan kadar bonus selama 6 bulan, malah ada yang dapat setahun dan mereka mendapat pulangan daripada apa yang dijanut oleh syarikat. Tetapi malang dan sayangnya syarikat-syarikat tersebut jugalah yang bermasalah dengan pekerjanya apabila membuang separuh daripada pekerja, memotong gaji, malah ada yang tidak membayar allowance tambahan. Jadi isu-isu ini sebenarnya banyak dibincangkan dalam kalangan pekerja. Mengapa di peringkat atas pentadbiran itu mereka menikmati segala kesenangan tetapi di peringkat bawah mereka seolah-olah ditindas, Datuk? Ini satu soalan yang baik ya, sentiasa kita debate benda perkara ini. Ya. Kerana kita lihat orang pegawai-pegawai atasan atau yang peringkat eksekutif, dia orang ni ada macam immunity, kekebalan. Untuk dia, apa saja tak boleh potong. Kalau gaji yang dia ada, dengan bayaran bonus, dalam keadaan dalam COVID ni, orang lain tak ada bonus, dia dapat 5 bulan. Jadi, nampak semacam majikan yang ada pada hari ini, dia lebih banyak menjaga hal ehwal pengurusan di atasan. Okey. Jadi pengurusan atasan ni selalulah akan bagi maklumat kepada board member, kononnya mereka lah yang menjana pendapatan ini. Dia claim kredit lah. Okay. Ramai di antara majikan pada hari ini yang tak tahu buat kerja pun ada. Yang kerja ni orang bawah, bukannya dia. Dia hanya supervise saja. Tapi bila dapat imbuhan, macam mana Tuan Moderator kata, dia dapat lebih. Bukan saja dapat bonus lebih, mungkin ada lain-lain privilege pun dia dapat lebih. Bila masuk ke pekerja bawah, dia dah mula catu. Ini catu lah ni. Kenaikan tahunan tak ada, medical pun dah dipotongkan, allowance yang ada pun mau ditarik balik. Baru ni kita dengar allowance tambang apa ni, perjalanan pun mau ditarik balik. Jadi kenapa dia dalam keadaan moden sekarang ni, kenapa kita mempunyai majikan seperti ini? Ya. Sepatutnya majikan dia, bila kita kata, kalau contohlah keluarga Malaysia, misal kata, apakah ini dipanggil sebagai keluarga Malaysia? Contohnya lah, bukan kita kata apa. Majikan dia rasa dia berhak untuk menentukan apa saja dalam syarikat itu sebab dia shareholder dan dia board member. Okay. Yang bawah tadi itu tak boleh bercakap. Kebanyakan bayaran gaji yang dipotong semua tu dia angkat bayar kepada eksekutif. Bukannya dia bayar kepada yang pekerja bawah. Dia tak ada maruah. Orang-orang macam ini kita panggil tak ada maruah. Dia lebih jaga tempolok dia sendiri atau perut dia sendiri. Dia peduli apa pekerja di bawah. Sepatutnya dalam keadaan-keadaan macam ini, dia mesti ada budi bicara yang berhemah. Ya, kita tengok win-win situation, apa cara yang kita boleh. Kita kalau tarik sana, kita bagi kat sini. Contohnya lah. Tapi kalau tak ada majikan ni sekarang ni, saya nampak attitude lah. Kebanyakan mereka-mereka yang di peringkat atas ni, dia 1 sen duit dia pun tak boleh keluar. Jangan potong duit dia 1 sen. Dan dia nak potong pun dia sendiri potong. Tapi dia nak kurangkan hak untuk pekerja bawah, dia bila-bila dia boleh buat. Satu pekeliling saya HR keluar, besok pagi akan timbul. Jadi kita nampak semacam tidak ada balance. Tidak ada balance antara kedua belah pihak.
Kenapa kita sampai ke tahap seperti ini, saya tak kata mendenda tetapi dia macam mencuri lah. Kalau saya gunakan perkataan tu. Hak untuk pekerja bawah untuk nak jadikan kesejahteraan untuk peringkat di atas. Saya rasa ini tidak ada moral lah. Tidak ada moral. Jadi kalau satu syarikat dia mempunyai tata cara, dia mempunyai hala tujuan, dia mesti tentu mempunyai satu iklim kerja yang bagus, suasana yang bagus, menjaga pekerja, menjaga majikan, itu yang paling bagus. Itu yang dipanggil sebagai aset. Tapi kalau majikan fikir dia saja dia, ini majikan pun banyak menipu. Bukan dia banyak dia buat kerja, yang bawah ni yang kerja 20 tahun, 30 tahun dia yang buat kerja ni. Yang bangunkan, yang bangkitkan meniaga dia ni. Tapi bukan, ada gaji yang tak naik, Datuk? Ya? Ada gaji yang tak naik juga? Ada, daripada maklumat yang kita dapat. Yang kerja 15 tahun, 20 tahun, 1 sen pun tak naik gaji. Ada yang naik RM4, ada yang jadi RM5, ada yang RM8, RM7. Suka-suka kasihlah. Ada yang RM20 pun ada. Jadi dah sampai masa sekarang ni, kita juga mesti ada satu skill kenaikan gaji tahunan. Kalau ada gaji minimum, misal kata hari ni 1,200, mau kita sembang pasal 1,500, gaji minimum tu pun mesti ada. Sekurang-kurangnya RM75 ataupun RM100 mesti ada. Jadi ini tak ada. Jadi dia serah. Ini KPI. Sekarang ni ada pula KPI. Performance. Jadi ada 1-2 orang saja bagus kerja dia. Yang lain-lain semua tidak bagus. Macam mana syarikat tu bangun? Macam mana syarikat tu melonjakkan keuntungan? Macam mana dia masuk bayar faedah yang tinggi kepada shareholder? Sebab ini semua daripada semua pekerja yang ada. Jadi sekarang ini kita kena kaji balik. Inilah saya minta kalau Kementerian Sumber Manusia boleh campur tangan. Kena visit lah. Kena visit syarikat-syarikat ini yang bagi, dia tak boleh kata ini terpulang pada syarikat, terpulang pada syarikat. Ini perkataan terpulang pada syarikat ada ketinggalan zaman. Dalam moden sekarang ni kita nak lihat bahawa pekerja-pekerja itu bekerja dengan penuh hemah dan pulangan pun secara baik mesti ada. Kalau RM4, adakah 1 tahun nilai dia RM4? Kalau kenaikan. Kalau RM5, adakah nilai dia RM5? Tak ada macam itu. Salah. Harga ayam pun naik sekali ganda. Ya. Harga ayam pun dah naik sekali ganda. Itulah. Jadi sekarang ni kita kena lihat betul-betul. Inilah satu daripada perkara. Bila kita cerita pasal hari pekerja ni semua ni, kita rasa macam dah jadi boring dah. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Mengapa perkara ini berlaku? Siapa yang melakukan perkara ini? Ini jenayah ni. Kalau majikan dapat sampai 5-6 bulan bonus, pekerja bawah tak dapat, itu bukan jenayah ke? Jenayah tu, kalau putih. Saya tak kata rasuah, tapi jenayah lah tu. Tapi sekarang kita kena lihat balik betul-betul. Kenapa pekerja bawah sampai dia kerja 15 tahun, 10 tahun, RM5 kenaikan gaji tahunan ada. Ada yang kosong pun ada. Kenapa perkara ini boleh berlaku? Jadi kalau pekerja itu tak bagus, patutnya dia bagi training and retraining. Ya, dia mesti ada bagi training dan retraining. Jadi mungkin upskill tu dia boleh berlaku. Kalau dia tak buat tu, gagal lah pihak syarikat. Khususnya bahagian HR, dia gagal terus. Okey. Alright. Okey. Itu pandangan daripada Datuk. Cuma baru-baru ini Tuan Kamarul, kita juga dikejutkan. Masih lagi sebenarnya berlangsung tentang isu ketidakpuasan hati dalam kalangan golongan pekerja tempatan berkenaan tentang kemasukan pekerja asing dan juga bagaimana pekerja-pekerja asing memonopoli ruang pekerjaan, ya. Dan juga baru-baru ini berkenaan tentang isu untuk penawaran pekerjaan ataupun pertimbangan untuk penawaran pekerjaan kepada golongan Rohingya. Jadi ini juga menimbulkan sedikit outspark ataupun respon daripada golongan pekerja tempatan. Jadi bagaimana Tuan Kamarul melihat kepada isu berkenaan pekerja asing dan juga isu pendatang asing tanpa izin ini sebenarnya perlu diperhalusi supaya hak pekerja tempatan tidak akan seperti ibarat bak kata pepatah, kera di hutan disusukan, anak di rumah mati kelaparan. Isu pekerja asing ini saya rasa dah hampir 10 tahun berlaku. Dan bila kerajaan sebelum ini hendak membawa 1.5 juta pekerja asing pada 2015. Kita Kesatuan Kerja MTUC dan Kesatuan Kerja merasakan bahawa ini adalah satu penindasan kepada pekerja tempatan. So kita telah membuat bantahan pada ketika itu. Jadi bila bantahan berlaku, kerajaan menarik balik. Kemasukan 1.5 juta itu tak berlaku. Dan bila COVID ini melanda Malaysia dalam 2 tahun, pekerja-pekerja asing dihantar balik dan
selepas itu sekarang ini timbul lagi untuk bawa pekerja asing untuk bekerja di tempat yang tertentu. Kita dimaklumkan bahawa kerajaan menerima hampir 500,000 permohonan untuk membawa pekerja asing. Maknanya apa? Maknanya mungkin ekonomi kita semakin pulih. Okey. Kerana 500 permohonan itu adalah yang pekerja yang ramai, 500,000. Jadi bila permohonan itu berlaku, ini telah menyebabkan kita rasa ketidakadilan dibuat ke atas pekerja tempatan. Permohonan itu 500,000 dibuat. Tapi pekerja-pekerja tempatan macam seolah-olah tak ada kerja. Jadi kita pun tahu yang mana sebenarnya. Saya merasakan, MTUC merasakan bahawa ini adalah satu macam satu permainan antara peluang pekerjaan dengan penawaran yang dibuat. Kerana tiba-tiba bila pekerja asing dibenarkan masuk, tiba-tiba 500 kekosongan jawatan boleh ada. Jadi sebelum ini, sebelum dibenarkan untuk mengambil pekerja asing, kosongan itu tak berlaku. Okey. Jadi kita rasa ini satu permainan yang dimonopoli oleh beberapa orang lah. Jadi kita tidak mahu perkara ini berterusan, dan kita nak juga pekerja-pekerja tempatan ini diutamakan. Sebenarnya kesan besar kalau ambil pekerja asing ini. Contoh sekarang, bila mana USA tidak membenarkan barangan Malaysia masuk di negara mereka disebabkan oleh buruh paksa. Buruh paksa ni siapa yang buruh paksa? Bukannya pekerja tempatan, pekerja asing. Bila mereka bertambah, jadi kes-kes buruh paksa ni akan lagi bertambah. So barangan kita kemungkinan besar tidak boleh masuk di negara-negara USA lagi. Dan kita dapat maklumat, saya ingat 2 minggu lepas, kita ada daripada Kanada datang untuk buat penyiasatan ke atas syarikat-syarikat yang didakwa buruh paksa. So terpaksa MTUC mempertahankan bahawa buruh paksa ini tak berlaku. Tapi setakat mana kita boleh pertahankan kalau perkara itu benar-benar berlaku? Yang paling sedih sebenarnya perkara itu berlaku pasal buruh paksa ini dia ada 11 elemen sebenarnya. Jadi sama ada syarikat tidak sedar ataupun cuma mengambil mudah 11 elemen ini yang menyebabkan buruh paksa itu berlaku, kita minta kerajaan menyiasatlah. Okey, dan ambil tindakan yang tegas. Kalau boleh, penjarakanlah. Kalau itu perlu dibuat. Kerana ini telah merosakkan industri kita. Dan ada syarikat-syarikat yang ditutup disebabkan oleh kita tidak boleh hantar barang kita di luar negara. Jadi kesannya apa? Kesannya pekerja tempatan pun akan dibuat kerja juga. Tak ada pekerjaan. So kita nak kerajaan sebenarnya dengan pegawai-pegawai yang hampir 400 orang saja yang buat inspection di tempat-tempat yang ada pekerja asing ini, mana mungkin nak tangkap. Saya ingat kalau dia buat secara berkala, satu syarikat itu dibuat pemeriksaan, saya ingat selepas 5 tahun baru dia akan boleh buat siasatan lagi. Lama tempoh. Lama tempoh tersebut. Jadi perkara itu perlu kerajaan perlu melihatlah. Itu kita bercerita bukan dengan buruh asing saja tahu. Kita tak melihat lagi tentang penyiasatan, tentang akta perumahan, tentang sekarang ni tempat tinggal. Ya, tempat tinggal. Sekarang ni akta kerja dikembangkan lagi. Okey, Encik Kamarul, kita akan sambung sebelum perbincangan kita. Kita simpan dahulu dan kita akan kembali dalam bicara naratif khususnya berkenaan tentang isu-isu buruh paksa dan juga eksploitasi kepada buruh, bukan saja buruh tempatan tapi juga buruh asing. Kita akan kembali seketika nanti. Bahawa negara akan memasuki fasa peralihan ke endemik bermula 1 April 2022. Bila dibuka
ke Semudra ia sangat menyeronokkan lah sebab dah lama tak pergi bazar kan. Rasa excited lah. Macam back to normal. Tak sangka lah tahun ni dapat berniaga macam ni. Macam mimpi balik lah. Semua orang bebaskan untuk keluar. Kita punya negara dah isytihar endemik, so still follow SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Macam ni kita boleh tengok penuh kiri kanan, tapi penjarakan sosial terbaik. Terima kasih jugalah kerajaan bagi kelonggaran macam ni kan, tapi kita pun kena beringat juga jaga SOP, masih pakai mask. Untuk membolehkan kita semua kembali semula kepada kehidupan yang hampir normal selepas hampir 2 tahun berperang dengan COVID-19. Hello, JKM. Saya Hafizan, boleh saya bantu? Sebenarnya macam ni. Okey, macam ni Puan. Pihak JKM ada menyediakan program PDK iaitu pemulihan dalam komuniti yang diuruskan oleh NGO. Jadi program ni khususnya adalah untuk OKU. Termasuklah Down syndrome, ada juga masalah penglihatan. Terutamanya dari segi pemulihan. Apa lagi program-program yang disediakan dekat PDK tu? Semasa di PDK ni, pelatih biasanya akan mengikuti latihan pengurusan diri, mengira, melukis, terapi muzik, sukan dan juga rekreasi. Sekiranya anak puan ni menghadiri sesi pemulihan sekurang-kurangnya 8 hari dalam sebulan, beliau layak untuk menerima elang bulanan. Ya ke? Alhamdulillah. Sekiranya puan berminat, puan boleh menghubungi terus PDK berhampiran tempat puan lah, atau menghubungi pejabat kebajikan masyarakat daerah. Selain itu, sekiranya puan memerlukan maklumat lanjut berhubung perkhidmatan JKM, puan boleh melayari laman sesawang berikutlah: www.jkm.gov.my. Sebagai negara upper middle income dengan jumlah komposisi generasi muda dan para pelajar yang besar dalam masyarakat, kerajaan akan turut memfokuskan kepada penyediaan generasi muda yang dapat mengharungi cabaran IR 4.0 dengan memperkasa kurikulum pendidikan sekolah dan universiti dengan memperkukuhkan sistem pendidikan yang holistik serta melaksanakan pelbagai inisiatif bagi meningkatkan kemahiran penilaian analitik berdasarkan data dan sains. Di samping itu, pengujudan dan peluang pekerjaan sememangnya menjadi agenda penting negara dalam memastikan kesejahteraan keluarga Malaysia. So kembali dalam bicara naratif untuk kita menyimpulkan pada malam ini, kita sambung kembali bersama dengan Tuan Kamarul. Apa yang boleh digambarkan melalui kita tidak mahu berlakunya eksploitasi kepada pekerja, baik pekerja tempatan maupun pekerja-pekerja yang dibawa masuk ke dalam negara kita, Tuan Kamarul? Satu kaedah yang perlu dibuat adalah inspection lah, pemeriksaan. Pemeriksaan perlu dibuat sebenarnya. Jadi kita sebelum ni kita mencadangkan kepada Kementerian Sumber Manusia, tambahlah inspection. Pegawai-pegawai yang buat pemeriksaan ke atas syarikat-syarikat. Ya. Jadi kita rasakan bahawa pemeriksaan yang ada sekarang ini, pegawai-pegawai yang ada ini tak cukup. Benda ni kita dah minta sebelum ini lagi. Kita berulang kali beritahu, tambahlah. Pasal lebih daripada inspection itulah kita akan dapat tahu banyak masalah yang timbul. Kerana pekerja-pekerja asing ini dia akan buat laporan setelah mereka balik. Ya. Balik. Mereka tidak akan buat laporan semasa mereka bekerja kerana mereka tahu kalau laporan itu dibuat mereka akan dihantar balik. Jadi mereka akan diam dan untuk mengelakkan sebaran tindakan ke atas mereka. Ya. Jadi melalui pemeriksaan itulah yang wajib, itulah kita boleh dapat mencari apa isu-isu yang berbangkit. Dan sekali lagi saya minta GPA kerajaan melihatlah kalau hendak melihat negara kita ini maju dan terhindar daripada buruh paksa apa semua tu, buatlah pemeriksaan. Ya. Dan tambahlah pegawai-pegawai yang berkaliber dan kita boleh menjagakan kalau ini berlaku, kita boleh menghapuskan buruh paksa ini kerana kita dapat menyiasat daripada awal. Okay. So perkara itu tidak akan keluar di negara-negara, di media-media berkenaan dengan isu-isu
isu-isu berupa asing ini memalukan kita lah, dan NPUC sebenarnya bila kita bercakap di tempat-tempat forum-forum kita sebenarnya macam satu rasa inikah Malaysia. Ya. Inikah Malaysia yang sebenarnya bila kita dikategorikan tier 3, lepas tu kita ada yang tak dibayar gaji, dah lah tak dibayar gaji, dera lagi. Ya, banyak isu-isu eksploitasi berlaku. Datuk, sedikit bersempena dengan Hari Pekerja, ringkas perkara Datuk. Sedikit saja, Datuk. Pada saya, Hari Pekerja ni satu hari yang penuh bermakna. Ya. Kerana cuti ini bukan dibagi kepada pekerja bawah, daripada atas sampai ke bawah. Jadi kita mesti merealisasikan bahawasanya kesejahteraan pekerja itu mesti dijamin. Okey. Itu cara ringkasnya lah. Okey, insya-Allah. Kalau kesejahteraan itu dijamin, saya rasa insya-Allah semua orang akan dapat buat kerja dengan cara terbaik. Insya-Allah. Sama-sama kita mencari penyelesaian yang terbaik, walaupun perkara ini berulang kembali diutarakan dan juga dibangkitkan, insya-Allah kita akan menjaga kebajikan pekerja secara bersama. Terima kasih yang berbahagia Datuk Muhammad Syafiq, dan juga terima kasih Tuan Kamarul bersama dengan kami. Insya-Allah ada kesempatan lain kita akan bersama lagi untuk membincangkan berkenaan dengan hak pekerja dan juga apa yang boleh kita lakukan untuk kebajikan pekerja. Terima kasih bersama kami dalam Bicara Naratif. Esok insya-Allah kita membawakan isu berkenaan tentang